صلوا على سيدنا محمد. صلوا بنا يا حبيبي، صلوا بنا يا حبيبي، على النبي على النبي على النبي ضوي الجبين. Ketika seorang sahabat berdepan dengan Nabi Muhammad SAW dengan tulang bahunya patah dan mengambil masa setahun untuk sembuh. Patah sebab berperang. Sebab apa sanggupnya macam tu? Sebab dia tak mahu tinggal seinci pun agama ini jatuh di depan mata dia. Semata-mata untuk Allah. Kadang-kadang kita tengok agama dalam rumah kita macam mana, waktu solat macam mana keadaan kita. Kita kadang-kadang melebihkan manusia dan perkara-perkara dunia lebih pada agama kita. Yang bekerja, bos kata, ni pukul 3 lagi nak jumpa, pukul 2.30 dah resah dah kita. Kita akan siapkan semua kerja dengan sempurna, cantik, supaya bos kita puji kita, bos kita suka kita. Tu cuma bos yang bagi gaji kat kita hanya 3,000. Kadang-kadang kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi tangan kat kita, yang bagi kaki kat kita, yang tak tahu berapa nilai dia, yang bagi kehidupan dan macam-macam lagi. Semua tak ada nilainya untuk kita nilai dengan dunia ni. Dan kadang-kadang untuk Allah kita suka lambat-lambatkan sikit, dan seolah-olah Allah tak tengok kita dan Allah sayangkan kita. Di dalam satu peperangan, Nabi nampak seorang wanita berlari-lari satu penjuru ke penjuru yang lain. Nabi tanya sahabat, siapa itu? Dan apa yang dia sedang buat? Sahabat kata, dia cari anak dia ya Rasulullah. Dan tiba-tiba perempuan ni jumpa seorang budak. Dia peluk erat budak itu. Dan Nabi bertanya, siapa tu? Sahabat kata, dia dah jumpa anak dia ya Rasulullah. Lepas tu Nabi saja tanya sahabat, sanggup tak dia campak anak dia di dalam api lepas dia jumpa anak dia? Sahabat kata, tak mungkin seorang ibu campak anak yang dia sayang dalam api. Nabi kata, Allah lebih sayangkan hambanya 70 kali ganda dari seorang ibu menyayangi anaknya. Sebab itu, dikala kita lambatkan perintah Allah, Allah masih lagi bagi rezeki kat kita. Allah masih sempurnakan hidup kita. Dan ketika mana Sayyidatina Nusaybah binti Ka'ab berdiri depan Rasulullah dan berkata kepada Nabi, doakan supaya kami dapat bersama dengan kamu dalam syurga wahai Rasulullah. Dia bawa semua keluarga dia dan kehidupan dia memandang akhirat. Kunci untuk datang kebahagiaan, kita bawa seluruh keluarga, jangan pernah pandang material dunia ini. Sebab material dunia ini, keluarga kita akan pecah-pecah. Allah Subhanahu Wa Taala sayangkan kita. Allah bagi masa dan peluang kat kita. Itulah peluang untuk kita balik padanya. Sebelum kewafatan Nabi Muhammad SAW, ada seorang lelaki yang mengaku sebagai Nabi palsu, iaitu Musailamatul Kazzab. Dia mengaku menjadi Nabi sewaktu Nabi masih hidup. Nabi hantar seorang sahabat, muda lagi sahabat tu, kecil lagi, untuk berjumpa dengan Musailamatul Kazzab, untuk ajak Musailamatul Kazzab untuk bertaubat. Nabi hantar Habib bin Zaid radhiyallahu anhu. Siapa dia Habib bin Zaid? Iaitu anak kepada Nusaybah binti Ka'ab. Tadi anak yang kecil lagi. Kalau orang mesti dah kata bahaya ni, kecil lagi, anak mereka untuk Allah, itu Allah yang punya. Sampainya Habib bin Zaid pada Musailamatul Kazzab, dan dia baca surat Nabi untuk ajak kepada penyaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad pesuruh Allah. Lepas baca, Musailamatul tanya kepada Habib bin Zaid, adakah kamu percaya kepada Allah? Habib bin Zaid jawab, ya. Dan ditanya lagi, percayakah kamu Muhammad itu pesuruh Allah? Ya, aku percaya. Selepas itu Musailamatul Kazzab tanya, kamu percaya bahawa aku juga adalah pesuruh Allah? Habib bin Zaid yang kecil, muda lagi tadi tu, diam, dia tidak jawab apa-apa. Ditanya lagi, diam. Lepas tu Habib bin Zaid kata, aku tak dengar apa yang kamu cakap. Banyak kali Musailamatul Kazzab tanya, Habib bin Zaid kata, aku tak dengar. Habib bin Zaid dipotong telinganya, tangannya, kakinya, dan jawapan yang sama Habib bin Zaid jawab, aku tak dengar. Dan dibawa Habib bin Zaid dalam keadaan kena potong, dan tubuhnya diletakkan dalam guni balik kepada Rasulullah. Rasulullah tak bagi Nusaybah binti Ka'ab tengok, tapi dia nak tengok juga.
Nusaybah binti Ka'ab tadi senyum dan gembira kerana anaknya syahid dalam agama Islam. Demi agama, anaknya perjuangkan. Nusaybah binti Ka'ab tersenyum betapa hebatnya cinta mereka terhadap agama. Allah nak kita semua dengar dan faham mahalnya Islam masuk dalam hati kita ini. Kenapa kita masih tak bersyukur dalam hidup kita? Kenapa kita tak hargai agama ini? Di mana tangisan orang Islam hari ini? Menangis sebab bergaduh, sebab dunia, sebab wanita, sebab lelaki, menangis sebab entah apa-apa. Kita takkan pernah fikir apa yang Nabi lalui. Kita takkan pernah rasa apa Nabi rasa, bagaimana nasib kita ke akhirat nanti. Kita tak tahu lagi. Dalam dunia, mungkin orang sayang kita, puji kita, tapi itu tak menentukan apa-apa. Kita kena berjuang untuk agama ini sungguh-sungguh. Jaga agama kita dengan baik, sungguh-sungguh. Lalui hidup ini dengan rasa cinta dan kasih sayang. Kepada Allah aku adukan kesedihan dan kesusahanku. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa